Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha, pengurusi dan ahli jawatan kuasa Masjid Syekh Yusof, tuan-tuan sedang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Lama dah saya tak mai masjid ni, hampir rasa-rasa 4 tahun bah. Dulu saya pernah baca khutbah di sini tuan-tuan, kena jerekah habis, pakat lari masuk dalam masjid. Minta tuan-tuan ada satu kereta AHW Innova, tolong ubah tak? Siapa punya? Innova AHW, tolong ubah tak? Ganggu dia ganggu lalu lintas. Kalau tak ubah lagi kita pindah buah tengah jalan. Tuan-tuan, alhamdulillah selepas 4 tahun saya dapat mai semula. Bukan tak mau mai, mereka panggil tuan-tuan, tapi terlalulah sibuknya. Jadi dapatlah. Minggu pertama memang saya ada di Pulau Pinang. Jadi malam ni saya sepatutnya ada kuliah di Parit Buntang. Jadi kita cancel kuliah di sana, mai sini ya. Jadi alhamdulillah lah bersama dengan tuan-tuan. Dia bukan senang nak mai ke Masjid Syekh Yusof ni. Dulu khutbah ya, ceramah dia tak bagi tuan-tuan. Aku pun tak tahu pasal apa dah. Ni panggil pula karaoke lah tuan-tuan. Jadi diberi tajuk Aku, Engkau dan Masjid. Bila kata aku, engkau, siapa kita ni? Man anta wa man ana. Siapa kamu dan siapa saya? Kita ni kena ingat daripada kalimah an-nas, alif nun sin ya. Nas tu maksud apa? Nasia, lupa. Yang duk kata manusia tu ialah an-nas. An-nas tu lupa. Bila lupa tuan-tuan, itulah kita. Manusia ni tuan-tuan, bila kata pelupa, maka diberi tazkirah. Fazakir inna fa'ati zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu manfaat orang beriman. Sebab itu kita manusia. Bila manusia, dibahagi 2. Pertama, satu Islam, satu kufur. Kita Islam, alhamdulillah tuan-tuan, bila Islam jamin syurga Allah. Bila kufur, jamin neraka Allah. Islam ini tuan-tuan, kita kena faham, terbina diri kita ini dengan 2 situasi. Pertama, jasmani. Yang kedua, rohani. Kita ni tuan-tuan, duk isi makanan jasmani ya. Pagi makan, fikir makan tak? Pagi makan, betul, yang dah pencen nak exercise. Saya pernah tanya orang yang pencen, exercise dekat Bertam Perdana. Bertam tu lah, stadium tu. Saya kata, pakcik, pergi mana? Dia kata, exercise, jogging. Jogging buat apa? Bagi sihat. Lepas sihat buat apa? Lepas sihat, jogging balik. Dia kata, lepas jogging, sihat, jogging balik. Tak ada matlamat. Saya tanya seorang pakcik dengan bini dia. Tuan-tuan, dia jogging. Dia kata, pakcik jogging buat apa? Sihat. Dia kata, sihat nak buat apa? Bila sihat, saya boleh buat ibadat. Yang ni yang saya nak. Saya kata, buat ibadat macam mana? Dia kata, Ustaz, saya jogging, lepas jogging, saya akan pergi mana-mana masjid dalam Pulau Pinang ni. Dan saya akan semayang sunat duha di dalamnya. Setiap kali jogging, masjid berbeza. Saya kata pasal apa? Supaya masjid itu jadi saksi saya untuk masuk syurga Allah. Tu matlamat dia. Ni ada orang jogging sihat, kena roti canai, balik tidur. Pa pun tak, duha pun tak semayang. Dia semayang sunat duha di masjid yang berbeza. Nak jadi saksi masjid ni di akhirat esok. Hebat tak? Ni kita jasmani, kita isio, makan. Mangkit bagi makan dia. Mangkit bagi makan. Abang, ini boleh makan tak? Kalau makan ni ada kategori. Kalau tuan-tuan fikir masa makan ni ada banyak kategori. Di Indonesia tuan-tuan, bila bangun pagi, orang yang susah, bini dia akan bangun pagi tanya laki dia. Bong, hari ini apakah kita bisa makan? Boleh makan tak? Tuan-tuan bangun macam tu tak? Bangun pagi, boleh makan tak? Ada benda makan tak? Ataupun yang kedua, yang ada duit sikit. Bong, hari ini kita mau makan apa? Tuan-tuan ada tak bangun-bangun pagi? Nak makan apa? Lebih kurang kategori kedua. Yang ketiga ni, ada duit sikit tuan-tuan, yang boleh bayar GST lah 6%.
Bangun pagi, bung, hari ini kita mau makan di mana? Betul tak? Pikak di mana nak makan? Makan mana? Restoran kah, nasi kandang kah? Ataupun tom yam. Tapi yang banyak sikit gaji dia. Contohnya isteri Perdana Menteri. Isteri menteri-menteri. Bukan isteri Perdana Menteri Malaysia, Zimat Wei. Tuan-tuan. Bangun pagi, bini dia kata apa? Bung, hari ini kita mau makan siapa? Nak ke darah orang tuan-tuan. Itu yang jadi. Ni, kalau pikak masa makan tuan-tuan, itu jasmani semata-mata. Pisiak makan, nak pakai baju apa? Ya, nak bagi cantik yang perempuan, nak buh bedak, nak bagi gincu. Itu jasmani. Rohani ada tak? Rohani tak pernah orang isi. Rohani tuan-tuan, dia perlu makan. Makan tu apa dia? Ini majlis zikir ni. Majlis ilmu inilah di antara makanan rohani kita. Sambil makan, sambil lena. Tuan-tuan tengok lagi ada lena tu. Itu sambil lena tu. Tuan-tuan. Dia makan lena. Ada tak tuan-tuan makan sambil lena? Jasmani kita makan. Ada tak makan lena? Makan lena. Tak boleh telannya. Tapi ada orang, makanan rohani, dia makan, dia lena. Tapi dengar kuliah, makanan rohani, lena. Allahu Akbar. Hebat no? Sebab itu, ni, rohani kita jamu. Di antara apa? Kita dengar kuliah. Malam ni tuan-tuan, ada Pulau Pinang lawan JGT. Tapi Alhamdulillah ramai anak muda. Oi, tak tengok bola, oi. Jom balik. Bola 8.45. Kuliah kita 8.44 berhenti. Boleh? Tak pukul 9.45 aku tak berhenti lagi. Tuan-tuan boleh tunggu? Boleh hampa tunggu aku nak balik. Tuan, saya tolak dia 5.30, 5 suku tolak dah. Saya tahu mesti jam tau. Dekat Sungai Dua jam, Sungai Dua sana. Sampai Seberang Jaya jam. Nak masuk tol jam. Lepas tol jam lagi. Tengok, ya Allah, dekat sejam lebih lah. Duduk atas jambatan. Duduk dalam hati. Tak sampai dah Syekh Usuk. Sagi mereka mesti maki aku je. Ya Allah, bagi sampai. Tengok, lepas. Masuk Komtar, jam pula dah. Tengok, sampai awal. Ke 7-5 minit sampai dah. Lah. Maghrib jauh lagi. Alhamdulillah boleh sampai. Lalu dekat stadium punya ramai geng muda. Semua pakai baju biru. Baju hijau tak ada. Baju biru semua. Baju biru tu baju bola. Penyokong tuan-tuan. Baju bola. Penuh. Tapi Alhamdulillah ada 2 biji bah. Dibawa oleh Ustaz Hanif Harun. Dia bawa tuan-tuan anak muda pergi tengok bola. Sebelum tengok bola, masuk waktu maghrib, sembahyang maghrib, kemudian dia buat, dia tunggu dia yang papi lari sana pula kan. Alhamdulillah, ini inisiatif yang dibuat untuk apa? Makanan roh. Tengok bola, dapat pengisian. Gol! Allahu Akbar. Jom lah. Go. Apa tak? Balik kena roti canai, balik tidur. Gol! Takbir! Allah Akbar. Dengar suara takbir dalam stadium. Kau nak tak? Takbir! Dia jadi semacam tu. Tak percaya tuan-tuan kumpul ramai-ramai. Kemudian salah seorang. Takbir! Rasa macam mana? Oh, dia muka merah semacam dah. Semangat dia. Semangat tak? Sebab apa? Kalimah Allah. Bayang tengah main bola tuan-tuan. Orang tu nak skor kita takbir. Sepak tak kena ya? Betul tak? Ni makanan roh kita. Alhamdulillah main bola ada makanan roh. Kita tak jamu tuan-tuan. Makanan roh kita Allah, kita buat tak tahu je. Apa makanan roh untuk seimbangkan kita? Majlis zikir, majlis ingat ilmu, majlis kuliah, majlis duduk dalam bersama ulama-ulama, ustaz-ustaz. Itulah makanan rohani kita. Tapi makanan rohani ini dia bagi 2 pula. Pertama, mestilah niat yang betul. Yang kedua, mestilah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhlas. Ni, mesti niat betul contohnya. Tuan-tuan, kita boleh bangun pagi kan, lapang pergi cari makan. Pasal apa? Sebab kita tak niat puasa. Pukul 9 tak boleh duduk dah, lapang tengok ni. Tapi cuba tuan-tuan bangun-bangun. Hari ni aku niat nak puasa. Pasal apa kita boleh tahan sampai 14 jam? Pasal niat. Pasal niat betul tak? Tuan-tuan bangun-bangun, tak mau puasa, dia boleh lapang tu. Tapi hari ni aku nak puasa, boleh tahan 14 jam. Pasal apa? Niat. Sebab tu tuan-tuan mai hari ni niat kena betul. Tuan-tuan mai pasal apa? Daripada duduk rumah, mai pi. Bila mai pi niat tak betul, tu yang parking kereta betul-betul tak nak balik dah. Bukan nak mai nutuk ujung pasal apa? Senang nak balik lepas tak?
Kasut pun pakai elok dah. Pasal apa? Niat nak balik. Daripada tak tahu nak buat apa, mai biar dengar orang-orangnya pejam mata dapat pahala. Tu yang lena nampak, tu yang cari tepi-tepi nampak. Nak lena tu. Saya tadi TUDM ceramah, tuan-tuan tentera. Depa mai tu cari tepi-tepi tu. Saya kata mai duduk tengah, tak apa ustaz, kami duduk tepi pun dengar. Aku tahan duduk tepi betul-betul dengan sound, aku derekah lagi, terkejut. Tak apa ustaz, tak apa. Tak apa. Wah, terkejut terus. Lah kali ustaz tak boleh duduk tepi ustaz, kena duduk tengah. Padam muka, hangpa duduk tepi, kata. Niat kena betul. Niat apa? Ya Allah, aku datang ni kerana-Mu ya Allah. Kita akan dapat sesuatu. Macam tu kita menikah. Ada orang menikah, aku menikah ni pasal apa? Cuba tanya anak muda. Adik nikah tak lagi. Esok hang nak menikah pasal apa? Pasal seks. Tiba-tiba isteri tak layan. Tu yang menikah lain. Betul tak? Cuba, aku kahwin ini kerana-Mu ya Allah. Kita dapat isteri solehah. Niat kena betul. Ada orang, aku menikah ni, tak tahu nak buat apa. Kata, menikah pergi duit banyak. Nah, dia menikah lepas tu jadi apa? Cerai. Tengok, Nora Denif cerai. Pasal apa? Segak tak? Ada orang kata, saya nak menikah, nak cari bini cantik. Nora Denif cerai. Dia tak? Era Fazira cerai tak? Kak Engku bercerai. Tak cantik tak? Cantik? Pasal apa? Sebab niat dia. Aku kahwin Allah kerana-Mu ya Allah. Bini kita tak cantik pun kekal sampai lama. Sebab apa? Sebab niat kena betul. Ni tuan-tuan datang ni niat kena apa? Ataupun niat dari mai nak tengok muka ustaz lah, mai duduk depan. Aku derekah, dia tak lena. Ayat liok meretik kena dia. Niat kena betul. Niat betul. Itulah nama ibadat kita, makanan rohani kita. Tuan-tuan bawa kereta nak pergi sekolah. Tuan-tuan ingat, aku nak pergi sekolah. Cuba niat, aku tak mau pergi sekolah. Selagi sampai separuh, dia boleh kona pergi ambil MCO. Pasal apa? Niat kita. Tapi kalau niat, aku nak pergi sekolah. Bam, belagak orang hantam pun. Kita buat tak tahu, tak apa, balik repair. Macam mana pun aku nak pergi sekolah juga. Tetap juga sampai sekolah untuk mengajar seorang guru. Ni tuan-tuan hari ni niat kena betul. Niat macam mana? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Ikut saya, sekali lagi. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid raka'ataini. Weh, depa ikut juga weh. I'tikaf 2 rakaat ke? Nampak sangat mangkuk ayun nampak. Ikut juga raka'ataini. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat i'tikaf dapat pahala. Masjid ni akan jadi jambatan untuk lalu titis sirat. Niat kena betul tuan-tuan. Yang kedua apa? Yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat keturunan kecuali hati yang tak sombong. Tuan-tuan, kita buat ibadat, niat betul dah. Tapi kalau tak ikhlas, habis. Mardud. Mai sini. Alhamdulillah. Aku mai ni nak dengar ceramah supaya orang kata, aku penyuka, orang yang suka majlis ilmu. Bagi orang puji aku, suka. Habis tuan-tuan. Kita sedekah. Niat. Kalau bukan kerana Allah, habis. Ada orang tuan-tuan bagi duit, tunjuk. Tu dia cek 2 juta pegang. Pernah tuan-tuan satu masjid cerita. Dia nak bubuh aircon. Masjid ni aircon ada tapi tak pasang. Panas nak mampus. Aku berpeluh. Saya peluh memang tak boleh pergi tuan-tuan. Sebab saya thyroid. Thyroid dia cepat berpeluh tuan-tuan. Dia cepat peluh. Sebab tak pasang. Tak pasang dia. Kan? Satu masjid tak ada aircon. Pengusi tu, tuan-tuan Jumaat depan ni, masjid kita nak kutip, buat kutipan, nak buat aircon. Kan? Kalau boleh bawa duit banyak minggu depan dah kita, bukan minggu ni. Tiba-tiba lepas Jumaat ada seorang. Ustaz, aircon tu nak bubuh ke? Tak payah kutip apa. Aircon tu, kawan ni punya sonok tak kira lah. Dia pun tengok-tengok, pasang sungguh. Pakcik ni abang, pasang, siap. Jumaat depan, tuan-tuan, kita ingat nak kutip derma. Tiba-tiba ada seorang. Dia habaq kata pasang, tapi dia tak mau habaq siapa. Dia suruh rahsia. Dia pasang dah. Kita ucap terima kasih kat dia Dia ada dalam sini. Cik, kawan tu duduk sebelah. Hang tahu tak? Siapa bagi? Tak tahu. Aku. Dia boleh cerita. Aku. Pergi kat sana. Aku. Last kali apa pun tak ada. Dia pasang aircon tu orang sejuk. Dia tak dapat pahala. Sebab apa? Niat tak betul. Sebab tu tuan-tuan kena ikhlas. Tuan-tuan duduk ni. Lengoh. Abang kita mula duduk sila. Duduk macam tu dah.
Saya pun tak tahu nak duduk macam mana, kita tak tahulah. Lenguh tidak? Tapi kalau niat ikhlas kerana Allah, abang duduk dapat pahala. No, abang kita no. Kawan baik saya. Duduk di bangku. Pahala kurang sikit lah daripada duduk bawah. Tapi dia niat ikhlas, dia dapat pahala. Sebab apa? Kaki sakit pun mai. Ada orang kaki tak sakit tak mai. Ada orang sihat duduk di luar. Duduk di motor. Tuan tengok ceramah saya kata kat orang. Ada abang tengok. Masuk dah. Kan? Niat dah betul. Tak ada apa-apa. Sebab tu abang, wahai anak muda, niat betul-betul. Bila niat betul-betul, kita dapat sesuatu. Kita akan dapat. Dapat apa? Saya nak habaq tuan-tuan. Masjid ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah jadikan jin dan manusia yang ada dua ni, jasmani rohani. Tujuan untuk apa? Untuk ibadat. Kita ni buat ibadat bang. Esok mati bang. Saya akan mati. Tuan-tuan mati. Tu yang kita duk ceramah. Sebab yang ni lah bekal kita akhirat esok. Ustaz, tuan-tuan nak bagi kereta banyak, kereta tak ada. Nak bagi duit kat tuan-tuan tak ada. Ada ilmu sikit sampailah. Yang ni lah bekal saya. Tuan-tuan dengar, esok tuan-tuan bentuk isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan. Ini bekal kita. Sebab tu, bila kata bekal apa kita nak bawa? Tuan-tuan, kata ulama, cara nak dapat bekal ni ibadat paling hebat. Datang rumah Allah, masjid. Sebab tu disebut, aku, kau dan masjid. Ni masjid ni, tempat ibadat paling bagus. Nak zikir di sini, tuan, kipas ada, aircon ada, duduk. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tak kacau? Di rumah kacau tak? Ada anak, la ilaha illallah, anak tarik. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Belah tu weh. Tak boleh nak buat ibadat. Ni main masjid, duduk relax lah. Sambil tidur, dapat pahala. Tidur. Pahala. Amal tidur. Tidur dapat pahala, dengar dapat pahala, duduk etikah dapat pahala. Allahu Akbar. Jadi kenderaan untuk lalu titik sirat. Apa ibadat itu? Kata ulama, ingat wahai hambaku, 5 perkara ini mematikan kamu, 5 perkara menghidupkan kamu. Saya nak cerita tuan-tuan. Apa yang mematikan kita dan apa yang menghidupkan kita. Yang pertama dia kata, dunia ini mematikan kamu. Dunia mematikan kita bang. Kan? Bukan kata dunia ni tak mau. Dunia ni nak. Tapi jangan jadi dunia itu sebagai target kita. Apa dia yang menghidupkan kita? Zuhud. Tuan-tuan, ada orang kata, Ustaz ni tak payahlah kena naik motor lah. Ustaz naik geret sudah. Zuhud tu maksud apa? Zuhud ialah apa yang kamu buat, Allah suka. Apa yang kamu buat tu betul dengan apa yang Allah suka. Yang tu nama zuhud. Ada orang duit banyak. Dia kata, duit banyak. Tengok dia duit banyak, zuhud ya. Jalan tunduk bukan zuhud. Jalan tunduk tu kena ais. No, zuhud nak. Zuhud ni apa yang dia buat Allah suka. Dia jalan tunduk sebab apa? Sebab dia tak mau tengok pandangan yang lain. Melainkan dia jaga Allah suka tak? Zuhud tu. Ada orang dia tengok merata, tapi dia tengok supaya orang tak buat maksiat. Itu zuhud. Ada orang naik kereta Merc S320. Dia kata tu dia apa Mercedes? Bang, Mercedes dia tu dia beli atas usaha titik peluk dia. Mercedes dia tu dia mai bawa masjid. Allah suka tak? Maka Mercedes dia tu ialah zuhud. Kita kalau zuhud naik Toyota KE20. Ustaz, Toyota yang paling tinggi. Tak boleh lah Toyota KE20. Saya dulu tuan-tuan KE20 lah kereta saya. Pergi masjid. Tukak geran pun nak kena tukang lah. Yang tu lah kereta. Dia kata Ustaz zuhud lah pakai Merc. Dia kata apa Ustaz? Saya nak habaq lah tuan-tuan. Ceramah ni Johor. Takkan nak naik kancil weh. Tuan-tuan bayang tengok. Tu Johor naik kancil 660. Patah pinggang. Mereka bagi Mercedes. Alhamdulillah bang. Daripada Pulau Pinang, Juru sampai dekat Johor Bahru 3 jam ya. Apa bayang aku lari berapa? 200 bang. Kira divider tu tak ada tengok. Bukan saya bawa, driver saya. 200. Tak berhenti. 3 jam sampai. Saya tanya, hang bawa berapa? Telur ya Ustaz. Berapa? 220. Semua kan 240, 50. 220.
Saya kata, hang boleh tak nikah lagi? Aku ada anak 6. Tak apa ustaz. Anak kita bagi kat orang lain. Bini saya jaga. Kau ajak. Tahan jangan buat macam tu. 3 jam tuan-tuan. Takkan nak bagi naik kancil, nanang kosong. Tolak aku apa? Pasal 24 jam tak sampai lagi. Sampai suruh ceramah. Aku tak larat. Assalamualaikum warahmatullahi. Semua lena dengan aku lena. Ni sampai 3 jam kita duduk semangat. Lepas 3 jam Johor ceramah 6 ceramah. Sehari 6 ceramah. Bawa cung. Ustaz berhenti ni. Pom. Pagi pom. Diamnya. Alhamdulillah. Ada ingat Allah. Itu nama zuhud. Ada baju orang kata ustaz. Dia kaya ustaz. Tengok baju simple lah. Baju apa tau? Pagoda lah. Abang pakailah elok-elok. Pakai elok itu bukan maksud dia murah itu zuhud. Yang penting tutup aurat. Ada orang murah tuan-tuan, dedah aurat. Oh, tu zuhud murah. Tengok bagus punya. Dedah aurat itu bukan zuhud. Itu Allah laknat dia. Zuhud ni bukan murah. Allah suka. Kita beli baju mahal, tutup aurat elok. Ada orang beli baju mahal kain leka atau leka. Yang perempuan tu. Dia pakai jubah. Bila duduk dalam aircon, jubah dia melekat ni. Orang Arab pakai jubah tu tuan-tuan, mereka pakai dalam seluk jin. Orang perempuan Arab seluk jin, dalam ada baju lagi. Kita orang Melayu pakai baju tu dalam seluk sependa. Perempuan tu bila bangun lekat semua ni. Lepas tu lalu depan ustaz. Ustaz tak tengok lagi. Tengok juga. Tengok ustaz tengok ni hak bagai serban belum tentu. Lekat tu tengok. Ni kena ekor lekat. Bang, baju mahal tetapi tak dapat pahala. Maka murka Allah itu bukan zuhud. Zuhud maksud dia biar mahal tutup aurat. Murah pun tak apa tutup aurat. Tengok Allah baju murah ya RM50 lah. Tapi tutup aurat. Itu zuhud. Ada orang dia mampu beli kereta. Beli kereta apa tuan-tuan nak beli. Tapi ingat, mai rumah Allah. Rumah Allah, kereta itu zuhud namanya. Kita beli rumah. Ada ustaz, saya nak beli rumah ustaz. Tapi saya zuhud ustaz. Saya beli rumah dalam 100 ribu lah. Boleh beli 200 ribu. Beli ya. Lepas tu panggil ustaz. Ustaz, mailah baca tahlil kat rumah saya buat doa selamat. Kemudian bulanan ada kuliah. Macam di Jelutong tuan-tuan. Ada seorang sahabat saya. Dia rumah dia gunakan untuk buat kuliah. Tiap-tiap bulan. Tiap-tiap minggu. Buat kuliah rumah dia. Pakat mai ramai perempuan. Tuan-tuan buat kuliah. Dapat rahmat. Rumah dia beli ratusan ribu. Rahmat rumah dia. Itu namanya zuhud. Tapi kita Allahu Akbar. Kita ada ingat zuhud jalan tunduk. Pakai baju pun tampon-tampon. Serban RM1. Tu zuhud lah. Itu bukan zuhud. Kedekut namanya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi nama Allah. Dunia ini mematikan kita. Dunia jangan tak cari. Cari bang. Cari duit. Cari. Alhamdulillah. Bila ada duit, kita boleh bantu orang. Contohnya ni, masjid kita ni. Kalau duit tak ada, program apa tak boleh buat. Tapi bila ada duit, kita boleh buat macam-macam. Kuliah malam ni, kita boleh buat. Ni, masjid ni, elektrik kena bayar. Bukan free. Tuan-tuan ingat ayak tuan-tuan guna tu free ya? Ambil ingat kencing ambil corak free ya? Kan? Kadang-kadang ambil wuduk, borong. Lebih pada 2-3 cebok. Dia pun tak tahu, satu cebok tu 2 kupang. Tuan-tuan main masuk masjid, tuan-tuan boleh tak? 4 kupang. Tak ada apa, ayak free. Pala otak hampa free. Ayak kena bayar, elektrik kena bayar semua. Tapi kita main ada tak bos masjid? Tak ada. Nak bos kupang pun kira. Tapi kita nampak orang yang zuhud, duit dia guna untuk mazra'atul akhirah, jambatan akhirat. Yang ketiga dia kata, harta ini mematikan kita, tetapi dia kata zakat dan sedekah menghidupkan kita. Harta kita mematikan kita. Rumah kita tinggal bang. Kereta saya pun saya tinggal. Bini saya pun saya tinggal. Anak saya tinggal. Tapi yang paling seronok, 3 minggu lepas, pak saudara saya. Pak saudara saya tuan-tuan, nama Haji Osman Haji Syafi'i. Saya cerita sebab benda yang baik. Ketika mana dia masuk dalam WAI, saya pergi ziarah dia. Pergi ziarah, dia sembang ni, kata, oh, tak apa, Pak Ngah tak ada apa. Saya kata, Pak Ngah nampak pucat ni, tak larat ni. Tak apa Saya pun panggil doktor. Doktor pun saya tanya, doktor, ni, pakcik tu macam mana? Tu pakcik tu bapak cik ke? Tak, pak saudara saya. Dia kata, pak saudara cik ni kritikal. Duk sembang elok, dia kata kritikal. Saya kata, duk sembang elok. Dia kata, cik, 2 salur jantungnya telah diblok. Bukan saja blok, dah mati terus dia tak. Sel tak lalu dah. Satu lagi blok, satu lagi 40% ya darah lalu.
Saya kata kritikal sungguh kah? Ya, kritikal dia kata. Tu macam mana? Kita akan operate, no, khameh depan. Rupanya doktor tak mau ambil resiko. Khameh depan, pasal apa tak buat lah? Tak apa, kita buat khameh depan. Saya kata nak buat macam mana? Kita bubuh belon, dia kata. Kalau bubuh belon, bahaya, dia kata. Mungkin serangan jantung masa operate, pak saudara cik akan mati. Tu macam mana? Macam ni lah. Kita buat bypass. Saya kata bypass macam mana? Bypass cik tahu tak? Kita akan ambil salah satu salur dalam kaki ataupun tangan, kita sambung, tetapi jantung ni, kita akan berhentikan dia. Tuan-tuan ingat, bypass ni, jantung ni, dia letak tepi, dia matikan dulu. Kemudian dia sambung kepada pembantu untuk support. Jantung ni berhenti. Kemudian, jantung ni letak balik start, dia kata. Takut pak saudara cik, tak boleh start. Tak boleh start, dia kata, tak ada buat apa dah. Tu yang Fadil Nur, tuan-tuan, operate, jantung dia buh balik, start tak hidup. Start tak boleh, akhirnya bagi dekat mesin aja. Tu yang meninggal. Dia kata takut tak boleh start, dia kata. Tu macam mana? Kita tunggu hari Khamis. Rupanya dia tahu dah. Maksud dia, hari Khamis ni mungkin kalau dia sihat boleh operate. Mungkin tak sampai. Hari Rabu tuan-tuan pergi ziarah. Pangang sihat ke? Sihat, aku kuat. Dia kata kuat macam mana? Dia pegang tangan saya, dia tarik. Kita pun kuat. Rupanya tuan-tuan, saya kata Pak Ngah tak larat ni. Pak Ngah jangan susah hati tu fikir pasal mati lah, saya kata. Dia kata pasal apa hang kata macam tu? Pak Ngah banyak buat baik. Pak Ngah wakaf tanah-tanah dan sebagainya. Pak Ngah banyak ibadat Pak Ngah buat. Pak Ngah tak pernah miss solat berjamaah di masjid setiap waktu. Setiap waktu tak pernah miss solat jamaah walaupun hujan ribut. Pak Ngah jamin dah syurga. Tuan-tuan, anak dia mati 2 orang, dia tak teriak. Accident mati on the spot di Lunai, di Karangan mati. Dia tak teriak. Orang tanya dia, Pak Ngah, anak mati 2 orang, accident. Dia relax ke? Orang tanya, Pak Ngah tak teriak tu. Dia kata apa? Anak aku, dunia ni milik aku. Tapi bukan milik aku. Dia kata milik Allah. Tuhan nak ambil balik, aku nak kata apa? Dia tak teriak. Ketika saya kata, Pak Ngah jamin syurga Allah. Pak Ngah banyak ibadat, wakaf banyak. Semayang setiap waktu di masjid. Dia teriak. Oh, dia teriak sungguh. Bila dia teriak, hang jangan kata aku macam tu. Dia kata aku banyak dosa. Bila dia teriak, saya menangis tuan-tuan. Malam tu, muka dia mula berubah. Pukul 3 pagi, dia meninggal dunia. Ketika nak bangun solat tahajud. Tuan-tuan, serangan jantung ni kalau orang kena, muka hitam. Sebab darah tak sampai, muka akan hitam ni. Ketika tuan-tuan sampai pukul 3, saya dalam hati macam mana nak buat keluar. Pak saudara saya ni, tiba-tiba ada seorang, orang lelaki. Ustaz, main buat apa ni? Saya nak ambil pak saudara saya meninggal. Ustaz, jangan susah hati. Saya urus, dia kata. Dia pergi ambil van, setengah jam ya. Terus awak turun, pukul 4 sampai dah di rumah saya. Bila sampai tuan-tuan, kami ikat wajahnya. Pukul 10 mandi jenazah. Anak dia 13 orang, semua mandi jenazah ayah dia. Dia tinggalkan harta yang hebat. Anak pakat gosot, sambil gosot, ya Allah ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Saya tengok keluar air mata. Ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Dia bela kami, ya Allah. Dia banyak buat baik, ya Allah. Ni semua ni, anak-anak 13 orang. Anak ramai tuan. Gosot, habis semua kali apa semua, mandi apa semua siap. Kemudian ketika ikat jenazah ayah ni, wajahnya tuan-tuan bila dah kena air, putih berseri. Putih berseri ni. Senyum ya. Tengok, orang tengok semua. Ya Allah Pak Ngah, senyumnya. Kemudian dah siap kapan? Dia kata apa? Kalau aku mati, sembahyanglah aku di tempat tanah aku wakaf untuk buat mahat tafiz. Mahat tafiz itulah. Jadi bawa jenazah dia, sembahyang dalam dewan itu. Orang pakat datang punya ramai tuan-tuan. Tak perlu dibayar. Anak dia jadi imam. Allahu Akbar. Habis sembahyang apa semua, anak doa. Allahumma bihaqi Muhammad wa ali Muhammad. Alla tu'azib hadzal mayit. Ya Allah, jangan azab mayat ini, ya Allah. Takkan anak nak kata mayat ini? Dalam hati dia, ya Allah jangan azab mayat ayahku ini, ya Allah. Kemudian dia doa, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu. Dah habis tu, Allahumma fil lana. Allahumma fil lana. Allahumma fil lahu warhamhu. Ya Allah, ampunkah dosanya dan rahmati dia. Allahumma fil lana. Allahumma fil lana warhamhu. Ya Allah, rahmatilah dia dan kasihilah dia. Ketika itu anak doa, ya Allah, ini ayah kami, ya Allah. Semua pakat dengar ni.
Ayah kami ya Allah banyak mewakafkan tanah, termasuk tanah ini ya Allah yang disemayang jenazahnya di atas. Ayah kami banyak menginfakkan hartanya, dan di antaranya ya Allah, dia ini tak pernah ya Allah meninggalkan solat setiap waktu di surau dan masjid dan menjadi imam. Ya Allah, kalaulah ini ibadatnya ya Allah, ampunlah dosa ayah kami ini ya Allah. Orang yang dengar tu teriak semua. Bang, ini bekal yang dia tinggal. Saya nak tanya tuan-tuan, apa bekal yang tuan-tuan tinggal itu nak mati esok? Ada? Ada tak anak soleh? Kahwin tak lagi? Ada tak infak? Ada tak? Tak ada. Ada tak main masjid? Duduk di luar. Ada tak kukulah baju ke apa nak bagi masjid? Ada tak? Ataupun ada tak kita mengajak orang? Apa amal soleh yang kita boleh tinggal? Tuan-tuan bayang tengok. Cara dia macam mana? Menghidupkan kita, sedekah kita. Dia banyak sedekah bang. Satu tanah di pokok tampang dia wakaf. Lahak yui. Mahat tafiz saya dia wakaf. Beretak-etak. Akhirnya tuan-tuan ketika faraid malam tu, dia tinggal cuma 50,000 lah. Yang lain semua orang pinjam harta dia hampir 400,000. Orang pinjam. Orang pinjam 400,000. Siapa pinjam dia bagi tuan-tuan? Bagi. Bayar insyaAllah. Tak bayar tak tahulah. 400,000 bantu orang. 50,000 aja untuk faraid. Yang lain kena tuntut balik. Tuan-tuan bayang tengok. Muka dia senyum aja. Mati. Kan? Berseri-seri ni. Allahu Akbar. Agak-agak tuan-tuan. Apa bekal yang kita boleh tinggal? Tinggal apa? Sedekah kita. Menghidupkan kita. Zakat kita. Menghidupkan kita. Kita ada zakat. Apa kata malam ni? Diberitahu oleh pengurusi dan juga jawatan kuasa. Kita nak buatkan majlis masjid ini. Tempat air lemu. Dah lama dah tuan-tuan. Jadi kusam. Kan? Kita nak hidup balik Masjid Syekh Yusof ni yang mewakafkan tanah ini dan masjid. Tuan-tuan bayang dia dapat pahala tak? Tuan-tuan nak dah dia dapat pahala? Macam tuan-tuan yang tuan-tuan dapat pahala seperti mana dia dapat pahala? Nak tak? Kalau nak, mari sama-sama kita lancarkan tabung derma insya-Allah untuk pembangunan masjid dan aktiviti di dalam masjid ini insya-Allah. Mana tabung derma? Mana? Keluar. Mana bang? Tak ada. Awang kutip tak ada? Tak ada awang kutip? Mana tabung? Tak ada. Oh, tabung tak ada. Tabung tak ada, awak keluar tu. Tu. Fire extinguisher tu. Ada. Ada. Satu tabung lah, lambat keluar banyak air. Malam ni boleh dapat dalam 6,000 boleh. Kalau seorang 20 ringgit lah. Kali kalau seorang RM1 tobat tak dapat. Bobo tuan-tuan. InsyaAllah kita nak buat aktiviti macam-macam dekat dengan Masjid Syekh Yusof ni. Tanah ni tanah wakaf tuan-tuan. Tanah wakaf kan? Masjid pun sama lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sama-sama derma. Buh dalam tu tuan-tuan. Inilah tuan-tuan yang menghidupkan kita. Tuan-tuan, orang yang boleh bagi RM10 itu kemampuan dia. Ada orang boleh bagi RM1. Macam baru ni Manjung, saya ceramah. Ada seorang tu kutip derma, dia bagi RM5. Dia bagi kat penderma tu, dia tunggu. Cik, pasal apa pula? Bagi balik RM2. Pasal apa? Selagi pakai mampus, dia kata, minyak motor tak ada dah. Rupanya kawan tu bawa RM5 lah. Minta balik RM2. Anak muda, bubuh RM5. Kalau tak boleh bubuh minyak motor, minta balik. Korek dalam tabung tu lah. Selagi amal bubuh RM5, sapu RM50 pula. Inilah untuk menghidupkan kita tuan-tuan. Macam baru ni, saya pergi Palestin tuan-tuan. Jadi siapa yang nak pergi Palestin bulan 10 ni, kan, makcik-makcik yang pernah pergi haji dan umrah, pakcik-pakcik yang sihat tubuh badan, bulan 10 saya akan masuk Palestin selama 10 hari. Palestin semata-mata. Siapa yang ada duit dengan kuat, kita pergi. Bulan 10 kita masuk daripada Bukit Golan, kemudian masuk Baitul Maqdis, terus ke bawah tempat Nabi Yahya mandikan Nabi Isa. Kemudian kita pergi Ramallah, kita akan pergi Tel Aviv. Kita akan tengok pokok yang Yahudi tanam punya banyak. Pokok Gharqad. Yang pokok ini akan sembunyi Yahudi di akhir zaman. Lah mereka tanam dekat Tel Aviv punya banyak. Kita akan tengok tempat Nabi Yahya mandikan Nabi Isa, tempat dia kata baptis tu. Kita akan pergi tengok tempat tapak kaki Nabi Isa naik ke langit. Ada masjid dibuat. Tempat kubur Nabi Daud, kubur Nabi Ibrahim. Sebab
bulan 10 ni 1 Muharram, semua kawasan Yahudi dibuka untuk orang Islam. Siapa ada duit, jom kita pi. Saya nak bawa pi. Masa saya pi baru ni tuan-tuan, 2-3 minggu lepas, ada seorang biasa je, pakai baju biasa, kan, baju kurta tu, duduk depan bawa anak dia, bini dia. Dia abang, Ustaz, itulah Datuk Ali. Datuk tuan. Saya kata, Datuk betul kan? Nampak simple lah. Tak, tu Datuk Ustaz. Dia kata, hebat sangat ke Datuk ni? Ustaz, rumah dia 14 juta. Rumah 14 juta. Bilik 12 kot, 13 lah. Kira nak panggil bini dia, kalau panggil, oi Minah, tobat tak jumpa. Kena pakai telefon. Minah, duduk mana kau? Dalam jamban tengah duduk berak. Tengah duduk berak bawa telefon tuan. Pembantu pun kena pakai telefon. Rumah 14 juta. Meja makan 300,000. Tapi orang relax. Dia bawa pergi Palestin, derma untuk rakyat Palestin 32,000 US dollar. Tuan-tuan bayang kali 3.8. Hampir 140,000. Sampai dekat Hebron tu dia bagi. Cok bagi macam tu lah. 20 dolar, 50 dolar. Bayang tengok. Punya pemurahnya. Datuk Ali tuan-tuan. Dia orang kaya di Melaka. Pi simple lah. Tapi dermawan tuan-tuan, di antaranya banyak membantu Mahat Tafiz. Allah. Itulah yang menghidupkan dia. Muka dia berseri aja. Tuan-tuan nak hidup, tuan-tuan banyak sedekah. Kalau kita ada penyakit, lemah jantung ke, sakit darah tinggi ke, kecil mana, tuan-tuan, ubat dia tak ada lain. Nak hidupkan kita, sedekah. Adik saya pernah tuan-tuan, isteri dia bersalin, anak dia ni saluran apa nama panggil diaphragm ni tak ada. Jadi usus dia naik atas. Tolak paru-paru jadi kecil. Dia punya teriak Saya kata, adik, hang nak teriak apa ni, Tuhan dah tentu lah ni banyak sedekah. Gaji dia tuan-tuan bulan tu dah sedekah semua. Gaji sedekah, bini dia sedekah. Habis semua bagi. Tuhan bagi rezeki kat dia. Alhamdulillah, dengan sedekah tu orang doa tuan-tuan, anak dia selamat. Operate besar ni masa umur 2 hari. Lah umurnya lebih kurang 7 tahun, besar ni operate tu dia besar tu. Kira besar ni. Tapi alhamdulillah Allah selamat sebab apa? Dengan sedekah. Sebab tu kalau tuan-tuan ada sakit apa, sedekah banyak. Sedekah bantu orang, insya-Allah. Tuhan doa kita. Harta mematikan, tapi sedekah dan zakat menghidupkan kita. Yang ketiga dia kata, ucapan itu mematikan, zikrullah itu menghidupkan. Ucapan ni mematikan kita. Tuan-tuan bagi-bagi cakap, tak ada apa. Tapi zikrullah menghidupkan kita. Apa zikir yang paling bagus? Afdalu zikri la ilaha illallah. Zikirlah la ilaha illallah banyak-banyak bang. Ni tuan-tuan dengar ceramah ni, hati main. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya baru ni kan bawa orang pergi umrah. Saya habaq ke jemaah. Jemaah, bila saya tawaf, jangan bercakap. Bila bercakap, hilang, korang pahala. Tuan-tuan boleh tawaf, bercakap, korang pahala. Kalau boleh, kita mazhab Syafi'i ni, bahu kiri ni jaga. Zikir. Sambil tawaf tu, tak payah pegang buku. Ni duk pegang buku kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana. Orang tawaf kot tu, dia kena kot lain. Tak payah. Concentrate. Nah, senang aja. Subhanallah. Tawaf Saya kata, jangan cakap. Ikut saya. Subhanallah. Mereka pakai ikut. Senang aja. Kan? Pusingan kedua. Alhamdulillah. Sebab zikrullah. Alhamdulillah. Tiba-tiba tak boleh pergi. Alhamdulillah. Tak boleh pergi. Saya pun tarik tu maksudnya bagi jalan. Depa belakang. Tarik. Mangkuk ayun tu. Ikut hak mana? Saya kata tarik bagi jalan. Mana kami tahu. Kami ingat zikir juga. Lah, jenis tak tahu apa, tuan-tuan. Kita tarik bagi semua. Tarik. Tapi tak kurang pahala lah cakap Arab, tuan-tuan. Tak ada masalah. Sebab tu orang Arab kalau tuan-tuan pergi semayang, mereka bukan mengaji sangat. Kadang-kadang Allahu Akbar. Tengok serban panjang ni. Janggut. Tiba-tiba handset bunyi. Lau kana bainana lil habib. Cik boleh buat keluar. Salah. Mampu tuan. Batal semayang tak? Tak batal. Makruh aja. Sebab dia cakap bahasa Arab. Salah tak batal. Tengok pula. Semayang. Batal.
Cakap Melayu betul cakap Arab. Salah. Cik dah. Ada saya semayang tuan-tuan masa tu pergi Ramadan, seorang Arab pakai serban ni. Allahu akbar, nampak hebat. Tiba-tiba dia bawa anak masa tu Ramadan, anak dia lari. Dia tengah semayang boleh marah. Dah nampak serban mangkuk ayun ni. Boleh. Anak dia pun boleh duduk relax. Boleh tuan-tuan? Apa tu tak mengaji bang. Sebab tu kena mengaji. Kita boleh tuan-tuan bergerak 3 kali. 3 kali boleh bergerak. Syarat dia jangan berturut-turut. Tuan-tuan, kipas angin tertutup. Boleh? Allahu akbar. Tak. Boleh? Orang duduk belakang. Ini Ultraman mana? Sebab tu kena mengaji. Boleh betul. Allahu akbar. Oh panas. Gerak yang ni tak batal. Tuan-tuan kata jangan batal yang ni tak batal. Bagusnya. Kan? Tak batal, ini tak batal. Tuan-tuan, boleh betul. Tak adalah. Tapi kena mengaji Jangan pula sebab tu kita bila mengaji alhamdulillah. Orang semayang. Janggut panjang ni. Dia semayang Allahu akbar. Tengoklah kan, ada kan? Allah. Oh, apa punya jenis macam tu? Tu tak apa yang Ustaz Azhar Idro. Allah. Ultraman taruh. Bang, mengaji bang. Tuan-tuan, Ultraman senang aja. Niat ni apa terlintas. Aku semayang maghrib. Allahu akbar. Dia tu. Ni Allah. Akbar. Mampus. Tu susah tuan-tuan. Bagi mudah aja. Allahu akbar. Dia tu. Jangan buat was-was. Jangan was-was. Tu yang dia hantar tu. Cik. Yang best tu masa rokok kaki tu. Cing 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 cing. Kaki belakang boleh duduk macam tu tau. Kalau saya ada macam tu, wah bagi tu. Kan? Mudah aja. Bang, buat ibadat biar faham nada ilmu. Kita takbir Allahu akbar, jangan was-was. Allahu akbar, dia tu. Aku semayang. Kalau Imam Hanafi tuan-tuan, tak perlu niat. Kita mai tu memang nak semayang maghrib dah. Tuan-tuan masuk tu automatik angkat. Allahu akbar. Dia tu. Ada tak waktu ni semayang yang lain? Memang maghrib dia. Ada tak kita semayang subuh? Semayang subuh qada. Ada tak orang Allahu akbar rakaat kedua. Bangun-bangun rakaat yang pertama tu, rakaat kedua Allahumma hdini fi man hadait. Dia kata semayang maghrib ada kunut. Ada tak? Masuk dia semayang subuh qada dia. Hang mai tu maghrib dah tu, 3 rakaat maghrib lah. Lepas maghrib mayang isyak. Ada tak orang mayang isyak ada kunut? Ada. Sebab tu kalau boleh mudahkan Allahu akbar. Dia orang bertikai tanya saya, Ustaz, baru ni anak muda tuan-tuan, orang Pulau Pinang, Ustaz, mereka nak bawa kipas, orang nak habis dah pun. Mereka tanya, Ustaz dalam WhatsApp, Ustaz nak tanya boleh tak? Saya semayang Ustaz sampai habis dah. Saya nak tanya sah tak sah? Dia sah macam mana? Saya semayang sampai habis, wuduk tak ambil. Sah tak? Sah tak weh? Sah tak? Wuduk tak ambil, semayang sampai habis, sah tak? Tak sah lah. Syarat sah kena wuduk. Allahu akbar. Ni tak faham. Saya kata tak sah. Pasal apa tak sah? Lepas tu dia tanya saya, Ustaz, pasal apa kentut basuh muka, tangan, kaki? Pasal apa tak basuh bungkung? Lah aku benih nak jawab. Betul tak dia kata? Bila kentut, pasal apa basuh muka? Ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki. Pasal apa tak basuh bungkung? Nak jawab je nak? Serban hijau ni. Nak jawab dia nak? Kan kentut dia kata angin keluar kot bungkung. Patutnya basuh bungkung lah. Lepas tu semayang balik. Pasal apa habis ambil wuduk? Saya jawab balik. Hang kentut tu keluar tai tak? Dia kata kalau keluar kena basuh dulu. Lepas tu saya tanya dia, kentut ni bila kuat, apa yang kita buat? Ada tak tuan-tuan kentut? Put! Cik, tutup bungkung. Tuan-tuan bila kentut kuat, tuan-tuan buat apa? Put! Tengok siapa tutup tu kentut dah tu. Kan? Put, tutup muka. Saya kata, bila kentut, muka yang malu. Tu yang kena ambil wudu. Tak pening. Betul tak? Ada kentut tutup bungkung. Put, dia tutup bungkung. Ada. Bila kentut,
Kan? Jadi kita ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kentut itu, keluar angin itu membatalkan wuduk kita. Bila batal wuduk, nak sempurnanya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Anggota wuduk senang aja, muka, tangan, kepala dan kaki. 4 basah, 2 kering. Betul tak? 4 basah, 2 kering. Kering tu apa? Niat. Yang last kali tertib. Mudah aja. Sebab tu kalau kita tuan-tuan faham, ambil wuduk tu sempurna, semayang tu sempurna dah. Niat senang. Allahu Akbar. Dia naik kereta. Nak berhenti tak boleh. Semayanglah kereta. Allahu Akbar. Ingat, bila kenderaan, mengaji fiqah kena tahu. Kenderaan ni bila bergerak, boleh semayang dalam kenderaan. Tapi kalau kenderaan berhenti, kena cari arah kiblat. Kalau naik kapal terbang berhenti dekat Bangkok, tuan-tuan kena berhenti, berdiri, cari arah kiblat. Tapi kalau kapal terbang tu naik jalan dah, tak payah kiblat. Bila orang tanya mana kiblat? Lillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Di timur di barat, di mana saja kamu hadap wajah kamu, situ wajah Allah. Naik ya. Allahu Akbar dia. Dia kata, ustaz, kalau angkat takbir, steering tak pegang. Tak payah pegang steering. Allahu Akbar. Hamba Allah ke lepas dia kena mampu kena mengaji bang, kan? Tak payah Allahu Akbar, kan? Senang. Sami Allahu liman hamidah sebelah menjadi kalau dua-dua belah saya ikut tokok-tokok dah tayar tak pernah buat elemen, kan? Allahu Akbar kena Allahu Akbar bagi syarat. Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Jangan pula Allah rokok terus pejam mata, balon terus depan tu. Sebab tu kena mengaji bang. Kalau mengaji, alhamdulillah, di antaranya apa? Zikrullah. Sembahyang itulah zikrullah. Tuan-tuan sembahyang tu zikrullah semua. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Semua zikrullah. Allahu Akbar. Raka'. Subhanallahi azim wa bihamdih. Semua zikrullah. Sami Allahu liman hamidah. Liman hamidah. Kan? Bukan liman hamidah. Hamidah. Jangan pula liman fauziyah. Itu lain. Liman hamidah. Allah. Semua zikrullah. Ingat, sembahyang itu 5 setiap hari, 5 waktu. Semua ingat Allah. Tapi kalau orang tak semayang, dia lupa Allah. Bang, semayang abang. 5 ni setiap hari, 5 waktu. Semua zikrullah. Duduk, rokok, sujud, semua Assalamualaikum warahmatullah. Semua. Assalamualaikum. Semua zikrullah. Bang, sembahyang itu di antara zikrullah dah. Tak perlu yang lain nak. La ilaha illallah. Sebab tu kata Nabi, kalau kamu nak tambah lagi, ialah apa? Lepas sembahyang, sebutlah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa sebut lepas sembahyang subuh 10 kali atau 100 kali, Allah bagi 4 kebaikan. Pertama, Allah bagi dia kalau 100 kali 100 kebaikan. Yang kedua, Allah angkat 100 kejahatan. Yang ketiga, Allah ampun dosa dia seperti mana dia membebaskan 10 orang hamba. Yang keempat, Allah jauh dia daripada gangguan jin. Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir. Sebab tu tuan-tuan, sambil duduk dengar ceramah ni, hati mainlah la ilaha illallah, la ilaha illallah, ataupun astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebut. Ataupun apa? Subhanallah, subhanallah. Ataupun apa dia? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Ataupun apa dia? Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ataupun apa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ataupun apa? Tak tu tak sebut apa lena, tuan-tuan. Kan? Zikrullah. Yang keempat, dia kata, umur kamu mematikan, tapi taat itulah menghidupkan. Umur kita sampai masa mati bang. Baiklah kita mati rumah Allah ni. Tuan-tuan ada niat tak nak mati rumah Allah? Ingatlah di Bangi baru ni. Tak barulah 2 tahun lepas. Ada seorang Tok Siak pergi Kenuri balik, semayang lagi di surau dia. Mengaji duduk depan. Kitab tulis, balik cerita kat dekat bini dah. Tuan-tuan, satu hari tuan-tuan, dia mai semayang Zuhur, lepas tu semayang ba'dah Zuhur. Allahu Akbar, rokok, i'tidal, sujud, mati sujud. Mati tengah sujud. Tok Siak yang selalu main masjid, mati dalam rumah Allah. Sebab tu wahai anak muda, rumah Allah ni dekat dengan kita. Bagi dekat. Sebab esok mati kita main rumah Allah. Betul tak? Semua angkat tu.
Mas sampai dah. Lelaki kepala belah sana. Perempuan belah sana. Tu main letak di depan tu. Pak Imam, habis. Tuan ingat tak? Dia akan sebut, habis jenazah lelaki. Kalau lelaki, wahai abang-abang, yang mati tu pak kita nak duduk tang mana jadi imam? Tang mana? Tengah, dada, kepala, kaki. Woi, jawab weh. Aku tanya bukan jin ni manusia. Tang mana? Kepala. Bagus. Duduk kat kepala. Allahu Akbar. Kalau perempuan duduk tang mana? Kepala perempuan kena duduk belah sana. Kita semayang dekat mana? Duduk dekat dada dia. Sebab tu abang-abang ni, adik-adik ni, kena mengaji adik. Sembahyang jenazah ni, siapa yang sembahyang jenazah, Nabi kata, kalau dia jadi imam ataupun dia jadi makmum, pahala 1 khirat. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 khirat tu besar mana? Sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud tu besar mana? 7 kilometer panjangnya. Ni, Bukit Uhud. Siapa sembahyang jenazah? Sebab tu abang, kalaulah ada jenazah, jangan tinggal. Sembahyang aja. Allahu Akbar. Baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka ila siratal mustaqim. Waladhdallin. Amin. Allahu Akbar. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kalau boleh. Kalau tak boleh, Allahumma salli ala Muhammad. Jangan pula Muhammad. Tak boleh. Allahumma salli ala Muhammad, paling mudah. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu. Kalau lelaki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha. Kalau tak tahu, jantan betina, Allahumma ighfir lahum. Kalau tahu, tiba-tiba dia tahu yang tu pondan. Macam mana? Senang saja. Allahumma ighfir lahu. Apa gelap mayat bangun tu nampak nak lena merapu. Jangan pula lagi doa Allahumma ighfir lahu. Tak ada. Dia Allahumma ighfir lahu laha ataupun lahum. Kalau tak tahu, senang aja. Mayat tu kita tak tahu jantan betina. Sebab kita pergi Mekah, dia akan sebut as-salatu 'alal amwat wa tif yarhamkumullah. Mayat laki perempuan dan budak-budak. Kita tak tahu, senang saja. Allah saja ku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Imam tanggung. Saja aku semayang jenazah ni niat imam. Ampun pergi dia ni niat macam mana buat aku. Allahu Akbar. Nah, baca bismillah, Fatihah. Allahu Akbar. Selawat. Allahumma shalli. Allahu Akbar. Allahumma fil lahum warhamhum. Allahu Akbar. Doa boleh tak? Doa boleh. Nah, lepas tu salam 1 khirat. Ni 7 kilometer Bukit Uhud, pahala kita. Tapi anak muda banyak tak semayang jenazah. Adik yang mengaji ni, kalau saya jumpa hamba tak semayang, aku sepak punggung hamba. Semayang 1 khirat, tu dia. Bukit Uhud 7 kilometer. Orang yang semayang, orang yang angkat jenazah 2 khirat. Orang yang masuk jenazah dalam kubur 3 khirat. Bayang tengok. Sebab tu kita kena faham. Ni ketaatan ni kena faham. Nak semayang jenazah. Kebanyakan orang perempuan tak tahu. Baru ni kan semayang apa di Masjid Nabawi. Ni sujud. Sujud apa nama? Tilawah, sujud sejadah. Habis tu imam sujud. Oh, perempuan semua tak sujud. Habis saya tanya bini saya, depa sujud tak? Saya sujud bang. Depa sujud tak? Dok. Lepas tu jadi macam mana? Jadi berserabut. Kan? Pak Imam Allah. Depa rokok. Pak Imam Allahu Akbar. Depa nak sami Allah kah? Silap Pak Imam ni. Terus depa sujud tu Pak Imam sambung, tatajafa junubuhum. Depa duk sujud semua. Lah kali pakak bangun jadi berserabut. Sebab di Madinah tak nampak Pak Imam. Sama di Mekah nampak Pak Imam, nampak orang tahu dengan lelaki. Depa tak tahu. Jadi berserabut habis tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak buat ketaatan tak faham. Sebab tu anak-anak muda ingat, saya habaq kat tuan-tuan dah. Anak muda kena ada 5. Apa dia? Pertama, kena tahu doa lepas semayang. Kena tahu kan? Kena tahu. Kadang-kadang dia nak doa, Allahumma ighfir lahu warham Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Jangan silap.
Ada orang doa, Allahumma ufir lana waliwalidaina warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau jamak semua. Allahumma ufir lana waliwalidina warhamhum kama rabbauna saghira. Ni ada orang walidaina warhamhuma, campur habis pondan jantam tina campur habis. Sebab tu orang jadi imam kena tahu. Orang duduk belakang kita tahu, dia ni baca tak betul. Kena tahu tuan-tuan, nak jamak macam mana. Baru dia, kalau boleh anak muda, kena hafal doa semayang. Yang kedua apa? Boleh jadi imam semayang. Orang tolak ya. Allahu Akbar. Jadi imam. Boleh tak? Boleh. Macam tu, taman apa tahu dekat Kulim. Mengajak Muniyatul Musalli. Punya lama dah. Tiba-tiba ustaz tu tengah jadi imam. Ustaz tu terkentut masa sujud. Bila terkentut tuan-tuan, mereka duduk sujud lagi. Jadi ustaz tu buang mikrofon ni, letak atas tikar sejadah. Ustaz tu bangun tepi tikar sejadah. Ustaz tengok mereka duduk sujud lagi. Ustaz tu kata apa? Allahu Akbar. Mereka duduklah antara dua sujud. Tengok Pak Imam duduk berdiri. Semua bakal ketak habis. Bila dah tengok macam tu, ustaz ni duduk mengajar lama dah. Yang duduk depan tu, agak boleh lah duduk mengaji lama dah. Jadi dia pun kata, hang jadi imam. Tuan-tuan, kawan tu terkejut. Tuan-tuan tahu dia buat apa? Terus merangkak. Pergi ambil mikrofon atas tikar sejadah, sangkut, lepas tu naik. Allahu Akbar. Ustaz kata, hang duk mengaji Muniyatul Musalli, tak boleh bergerak lebih pada 3 kali. Kawan pun, hang bergerak bukan 3 kali, merangkak macam remau. Lepas tu dia pun kali, tu nak buat macam mana Ustaz? Lingkup tuan-tuan. Sebab tu anak muda kena tahu nak jadi imam. Orang tolak jadi imam. Nah, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca mau sedap sikit. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita duduk belakang. Ar-Rahmanir-Rahim. Kita sedap lah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Belakang bila nak habis Pak Imam ni. Dah tu mayan Jumaat pula, baca lambat pula khutbah. Pak Imam slow. Dia boleh belah balik awal. Boleh tak semayang? Main anak muda ni. Saya pernah tuan-tuan, bulan Ramadan tahun lepas, dekat Sungai Tani, kita jadi imam, tarik punya sedap lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anak muda bengang kat saya. Dia petuk bom racun bola. Boom! Lupa tu apa dia? Lah kali mula balik lah. Bola dah habis semua. Lepas tu saya pergi tazkirah. Tak patut, saya kata. Bolehkah mereka baling bom tu dekat Tok Imam? Ada seorang tanya, Ustaz, apa hukum main meracun? Saya kata haram. Ustaz, apa hukum beli meracun? Saya kata haram juga. Ustaz, apa hukum jual meracun? Saya kata haram jadah. Dia tak pasal apa pula? Bayang tuan-tuan dah main meracun. Kalaulah tuan-tuan main meracun, tak apalah. Tok Imam tengah baca ni boleh lupa. Dia tangan putih je nak. Kan? Tangan putih. Tangan putih semua tak apa. Tiba-tiba putih hak ni lah. Ni hak ni putih. Dia nak baca tahiyat problem tu. Kan? Betul tak? Nak baca tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Malaikat marah. Ni apa? Buat apa? Kan? Lain kali buat macam mana? Lain kali. Asyhadu la ilaha. Cakap macam tu. Tu macam mana? Tadi susah lah kali. Asyhadu Allah. Malaikat marah. Satu malaikat marah, tapi ada seorang lagi marah di Malaysia ni. Tahu siapa? Perdana Menteri kita. Tiba-tiba dia turun dekat ni kawasan ni. Kawasan ni orang panggil apa? Julutong. Apa? Apa? Datuk Keramat. Datuk Keramat. Dia nak buat himpunan menurunkan GST. Dia pun tuan-tuan, alhamdulillah kita telah menaikkan GST 16%. Kita pun hendaklah bersyukur dengan kerajaan. Satu Malaysia. Kawan jari tak ada. Dia nak buat macam mana? Satu dia pun. Orang kata dia ni tak ada otak ke? Orang buat satu macam ni lah. Ada macam ni. Sini. Lain kali. Apa orang tunjuk satu?
Lah kali. Nah. Mampu woi. 95 minit dah woi. Kita teruskan yang keempat. Sebab kita nak tahan. Kenapa? Mereka gelak dekat. Jaga polis duk tunggu luar. Kena tangkap. No, nak tahan kena tahu. Semayang kena tahu. Kalau boleh semayang, boleh jadi imam. Yang kedua, yang tiga apa? Boleh buat tahlil. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah abaihi wa ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wa ila khususil ruh. Sebut siapa? Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sya'ulillah lahumul fatihah. Kita boleh buat tahlil. Anak muda hebat kita. Agak boleh tak? Ha, tolak. Fatihah. Haram apa pun tak tahu. No, hampa jangan lu buat macam tu. Pernah anak muda universiti tuan-tuan, dia jadi imam. Kita tolak, dia doa, Allah nar. Amin. Haram dibunuh tuan. Dia bunyi hak ujung kan nar. Amin. Tuan mampu tuan. Tu penipu. Baru ni. Ion big dekat dengan Sembarang Jaya. Saya pergi waktu maghrib. Saya tengok tuan-tuan ramai anak muda. Saya kata anak muda, anak tuan-tuan tolong qamat. Saya nak jadi imam. Siapa tak berani qamat? Saya pun kata tak apalah, saya qamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Lah kali aku duduk depan imam tu, depa semua sembahyang seorang-seorang. Kita Allah awak aku tak ada siapa. Tengok depa tak mau ikut saya tuan-tuan. Semua sembahyang seorang-seorang. Saya kata, oi, ni saya jadi imam bukan tuan-tuan jadi imam. Tuan-tuan main dulu belakang. Tak apa, kami tak berhenti. La ilaha illallah, nak semayang jadi makmum pun tak berhenti. Ada yang seorang tu pakai kepiah, dia pulun awal-awal lagi. Dia seorang-seorang dia, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Mangkuk ayun dia. Wahai anak muda, nak taat, dia tahu jadi imam. Nah, buat tahlil, orang tolak. Tahlil. Kita ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad. Kan? Al-Fatihah. Depa baca Fatihah habis, kita belah. Kita tahu tu dia tahu. Kan? Bagi boleh buat tahlil bang. Ni yang ketiga. Yang keempat apa? Doa tahlil boleh buat. Yang kelima boleh semayang jenazah. Kamu perfect dalam hidup kamu dunia ni. Anak muda kena ada 5 ni. Boleh weh? Pertama boleh jadi imam semayang. Doa lepas semayang. Doa tahlil. Baca tahlil. Kan? Kemudian boleh jadi semayang jenazah. Clear dah. Tuan-tuan duduk tak mana pun orang tolak. Nah. Hebat kita. Kena tahu ketaatan. Taat itulah yang menghidupkan. Yang terakhir ialah tahun-tahun yang ada mematikan kita, tetapi ada satu bulan menghidupkan kita, namanya Ramadan. Sekarang dah Jamadil akhir, lepas tu nak masuk Rejab, lepas tu Sya'ban, lepas tu Ramadan. Bang, Ramadan nak masuk dekat 2 bulan lagi. Ada di kalangan kita Ramadan lepas dia ada bersama kita, Ramadan ni dia tak ada. Mana nak tahu tuan-tuan, Ramadan depan ini kita tak ada pula. Sebab tu tuan-tuan, hidup ni kita ni, seluruh ni, tahun mematikan kita, kita hidupkan Ramadan. Macam mana? Rejab, Sya'ban tu kena hidup dah. Kalau Rejab dah main masjid, insyaAllah, Rejab, Sya'ban, Ramadan akan main. Anak muda ni jangan tinggal masjid dek. Masjid ini menjadi jambatan kita esok. Masjid pula kena bagi hidup. Ini masjid tak hidup tak mahu. Ni masjid Syekh Yusof ni diwakafkan, diberikan manfaat untuk kita. Wahai jawatan kuasa masjid, hidup masjid ni. Jangan masajiduhum amirah wa hiya kharabul minal huda. Masjid hebat-hebat tapi tak ada petunjuk. Kuliah tak ada dah. Aku berasa aku kuliah aku kali ni lah. Lepas tu tak panggil dah. Panggil pula insya-Allah. Tapi jangan panggil kuliah bulanan, susah saya. Panggil ceramah insya-Allah bolehlah kita nak ijaz. Sebab kuliah terlalu padat sangat sampai hujung tahun. Khutbah penuh. Malam esok pun panggil khutbah lagi. Malam esok apa tahu khutbah apa? Udah? Gerhana bulan. Gerhana bulan malam esok. Lepas maghrib ada khutbah di Masjid Batu. Khutbah Jumaat apa tadi? Khutbah malam tu pula. Kita buat sembahyang gerhana, kemudian kita buat khutbah gerhana di Masjid Batu. Boleh anak muda pergi? Masjid ni ada tak masjid? Ada sembahyang dah sini? Sembahyang gerhana. Kalau tak gerhana, nampak sangat gerhana orang sini. Buat insya-Allah kita buat sembahyang gerhana ni. Baca khutbah macam biasalah. Sembahyang gerhana ada 2 rakaat, tuan-tuan. Rakaat. Jadi kita insya-Allah akan buat di Masjid Batu. Biar kita tahu, tuan-tuan, gerhana kita buat. Nah, Jumaat ada khutbah dia. Dan insya-Allah
Ramadan tuan-tuan, kita hidupkan dengan qiyamul lail. Ramadan tu menghidupkan kita. Sebab tu tuan-tuan, nak hidup dia di rumah Allah. Mari ramai-ramai. Jadi saya harap, wahai tuan-tuan yang ada di sini, hidupkan masjid Syekh Yusof ni. Dia wakaf tanah, dia buat masjid punya elok dah. Tapi satu aja, aircon tak cukup. Ada 2 aja, tu pun tak pasang. Hangat nak mampus. Aku peluh sampai ke ketin dah. Dan malam ni alhamdulillah ada jamuan. Ada jamuan tak? Ada jamuan? Ada. Untuk semua ke saya seorang? Saya seorang lah. Hampa boleh belah. Untuk saya seorang aja. Nak buat macam mana? Sebab tak cukup duit, no? Hampa mai pun bawa RM1 bubur. Macam mana kita nak bantu? InsyaAllah lepas ni tuan-tuan bantu, kita nak buat bagi elok sikit. Dan mereka nak jemput saya untuk buat forum. Tapi saya tengoklah tarikh macam mana. Kalau bagi tarikh kat saya susah. Biar saya tetapkan tarikh. Senang. Saya bagi tarikh, okey, carilah siapa-siapa pun. Senang aja. Kalau boleh tuan-tuan, saya bagi tarikh, saya akan bagi siapakah panel yang sesuai untuk saya. Saya akan bagi tuan-tuan. Hampa ingat senang tak? Hampa tengok aku dengan Kazim. Ampun aku tak mau. Ataupun saya Ridwan T. Saya kenal dah. Dengan apa nama Wan Soho Bani Leman. Ni rakam pun tak apa. Saya forum, dia hantam saya atas forum tu. Apa ustaz ni ceramah duk jerkah orang. Lepas tu dia buat lawak-lawak. Kita ada agama dia buat lawak. Kita kena betul. Ceramah tuan-tuan di dataran Taiping tu, dekat Tasik. Dia ceramah, orang pekat belah habis. Saya ceramah, orang pekat tunggu, kita buat lawak. Dia tunggu, dia ceramah, orang belah, dia bengang. Apa ustaz ni? Dia buat lawak-lawak. Ceramah malah habis lawak. Itu nak betul semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid ni adalah satu tempat yang sesuai untuk kita melakukan ibadat. Aku pasang aku tinggal dia ya. Sebab dia ambil kamera. Yang lain belah sorang kan. Ada tak buat lawak macam mana? Datuk Harun Sani hantam tuan-tuan. Hantam Ngazim, hantam Bollywood. Tak boleh menyanyi lah. Hang tak boleh nyanyi, hang nak buat macam mana? Betul tak? Dia tak boleh nyanyi. Bollywood dia boleh menyanyi. Suara dia tu menarik orang. Kami pernah forum dalam penjara tuan-tuan. Dia tarik Rasulullah dalam mengenangmu. Ahli penjara semua tunduk teriak. Harun Sani nyanyi. Mampu. Bosan bukan teriak, dia buat gelak. Dia tak boleh buat dengan duk kutuk orang dia. Cara dakwah kita nak buat macam mana? Kita boleh buat lawak, boleh jerkah orang. Aku stay jerkah. Why? Nak buat macam mana? Harus Sani tak boleh buat. Dia tonton kita tak boleh jerkah ya. Macam mana? Ikut style orang lah. Orang nak tarik orang, dia tak boleh buat macam tu. Jangan duk hina orang. Saya ustaz-ustaz, saya tak hina. Kan? Hampa katalah ustaz-ustaz ni, saya tak kutuk. Kan? Tak kutuk peribadi dia. Kita nak kutuk apa dia? Jangan duk kutuk. Sebab apa? Dia ada kehebatan dia. Ustaz Kazim dia ada kehebatan dia. Kan? Dulu dia marah orang menyanyi. Lah dia menyanyi ke? Jangan duk kata orang, esok kita boleh buat macam tu. Dulu dia marah, lah dia menyanyi. Tak apalah. Ni orang kata dia demand sampai 4,000, 5,000. Sebenarnya dia ada Mahat Tafi. Siapa buka Mahat Tafi setawa? Mahat Tafi saya buka baru tahu sebulan 16,000. Yuran dapat 3,000 lah. Nak cari lagi ni, menyakak cari. Menyakak Allahu Akbar. Tak asyiklah ada orang bantu tuan-tuan. Tu pun bantu, main bantu. Main bantu tu bukan nak bantu, main hantar toge. Toge 10 kilo. Pagi toge, petang toge, malam toge. Muda muka macam toge. Bagi toge, tak bagilah beras ke apa ke gula kan. Tak apa juga ni bagi toge. Baru ni bagi apa kotiau. Kotiau 10 kilo. Pagi kotiau, malam kotiau. Dia baru ustaz muka ada kotiau. Takkan nak tolak orang bagi, tidak terima aja. Kan? Tapi kalau boleh tu kan, bagilah benda yang manfaat long term. Contohnya apa? Dia memang ustaz, saya ada tanah. Tanah ni saya nak tambun ni. Bekas. Ataupun ustaz, saya nak support ni, filter air. Kekal tuan-tuan. Ini memang bagi toge. Tak apalah, terima kasihlah toge. Ni siapa apa, toge apa pun tak. Main duk kutuk je dah. Ustaz ni apa, Mahat Tafi ni buat dewan lah. Patutnya orang tak buat dewan, dia kata. Buat sekolah. Saya buat dewan dulu. Ada ceramah, boleh buat macam-macam program. Orang hantam juga. Susah tuan-tuan. Dulu tak ada apa, orang hantam juga. Kita buat, orang hantam juga. Ni nak buat kolam renang, dia kata pula, apa kolam renang? Esok orang main mandi bikini. Bengong tu, takkan aku nak suruh perempuan mandi bikini. Aku suruh mandi pakai tudung elok lah.
Kita buat pagar, terjun, tabum, semua timbul. Bukan mereka timbul, kain semua timbul. Tapi kita tutup lah, apa salahnya kan? Keluarga boleh hubungan silaturahim. Mereka hantam saya. Yang hantam tu puak-puak ni. Yang sekepiang pun tak bagi. Apa ustaz tu guna duit orang buat dewan, patutnya buat Mahathir saya buat, dewan saya buat. Yang hantam tu sekepiang pun tak. Saya jawab balik, aku guna duit hang lah. Senyap dah, kami tak bagi apa pun. Tak bagi sudah, senyap tuan-tuan. Orang bagi, kita membuat. Sebab apa? Itulah harta kita di akhirat esok. Kan? Orang dapat manfaat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, Ramadan ini menghidupkan kita. Bang, hidupkan hati kita bang. Dia ada dua, jasmani, rohani. Rohani kita gelap. Bila gelap tu yang semayang subuh tak khusyuk. Dengar ceramah lena. Kan? Mai dengar khutbah lena. Tadi saya pergi dengar khutbah, bawa anak murid saya. Pergi di pematang buluh. Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak murid saya. Depa naik bas, depa kata, "Ustaz, awak dia baca khutbah macam tu." Depa pegang kutuk lah dah. Saya kata macam mana dah? Hendaklah kita sama-sama. Hampa aku ajak untuk hampa kutuk. Awak ustaz tak naik dah, depa tak panggil. Kalau panggil tadi aku balon lah kan. Oh, anak murid saya yang hantar tu 5A pun tak ada. Yang teruk-teruk, tapi alhamdulillah bila mai boleh cium tangan, bentuk akhlak. Pergi sembahyang Jumaat, kasut tersusun elok. Kita ajak dah. Ni hampa ni mai, tengok kasut, susun tak? Tak ada, siapa mai lah atas sekali. Kasut aku pun dapat kebas itu. Mana masjid dah, habis berceramah. Ustaz mana kasut? Tentu. No kebas dah. Depa top lah, satu Jepun, satu Korea. Saiz 6, saiz 7. Nak pakai pun tak boleh. Allah Akbar. Terpaksalah kita balik kaki ayam. Depa kebas juga. Sebab apa? Akhlak tuan-tuan. Hidupkan hati kita. Bila hati elok, insya-Allah senang. Kita dengan bini kita tak ada masalah, dengan keluarga tak ada masalah, dengan masyarakat tak ada masalah. Sebab hati kita redha dengan apa yang Tuhan bagi. Saya dah setakat tu doh. Kita jumpa lagi. Saya pun tak larat dah. Insya-Allah ada manfaat. Sebab apa? Didapati yang dihantar sini, Pulau Pinang kena 2-1. Alhamdulillah tuan-tuan, kalah pada muka. Tak tahu ke? Ada betul? 2-1. Tak tahu. Hang pun tak tahu. InsyaAllah menang pun tak apa, kalah pun tak apa, kita tak ada masalahnya. Yang penting kita menang pada hari ini, yang boleh datang rumah Allah. Jadi aku, kau dan masjid ini manfaatlah untuk hidup kita, bukan saja dunia dan di akhirat esok. Dan siapa yang belum dapat lagi buku saya, tuan-tuan boleh ambil buku dekat situ free, ambil seorang satu, amallah doa-doa dan zikir dalam tu. Dan saya akan keluarkan satu buku terbaru insya-Allah bulan depan. Buku terbaru dengan doa yang lain untuk amalan hidup. Dan bulan depan juga akan keluar buku terbaru saya berkenaan dengan amalan-amalan di bulan Ramadan. Dan bulan depan juga akan keluar juga CD terbaru. CD terbaru saya bukan menyanyi punya. Dia keluar suara ni. Sakarat! Sebuah majlis meluncur laju di lereng bukit. Pernah dengar tak? Akan keluar bulan depan. CD saya. Hampa jangan beli cetak rompak. Siapa beli, balik accident. Beli hak originalnya, bantu Mahathir saya. Bulan depan akan keluar tuan-tuan. Saya dengan Ustaz Fakrul Razi. Dia menyanyi, tuan-tuan saya buat cerita lah, ada sajak dan sebagainya. Tuan-tuan support lah. Mahathir saya kena ada 16,000 sebulan. Jadi wahai anak-anak muda, siapa yang nak buat program, nak main, macam-macam lah, boleh main. InsyaAllah bulan 12 kita ada talaqi ilmu. No, anak muda mai duduk 2 minggu kita habiskan kitab. Yang tua-tua pun boleh mai duduk pondok saya. Saya nak show anak muda ni, nak bagi balik perbetulkan Quran, perbetulkan semayang, perbetulkan doa-doa semua. InsyaAllah bulan 12 kita ada majlis talaqi ilmu. Tuan-tuan boleh daftar free of charge, cuma makan kena bayar. Makan free mampu ya ustaz. InsyaAllah no anak muda, orang Pulau Pinang saja. Khususnya orang mamak, aku cukup suka. Mamak. Lah mamak pun nak main mengaji banyak lah tuan-tuan. Alhamdulillah main mengaji. Lah saya lama tak mengaji ustaz. Dulu teruk lah ustaz. Lah baguslah tuan-tuan. Aku cukup suka sebab bini aku mamak. Dulu tak mau mengaji abang ipak saya, tapi alhamdulillah tuan-tuan. Bini saya mamak, saya siam campur mamak jadi semak. Sebelum kita semakkan majlis ini, jadi saya azan setakat itu, 2 rakaat pantun, ubi keledek, ubi kayu, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.